يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفحم سليمان فحمنا ففحمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah menemukan kita lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita menjadi salah satu daripada amalan kebaikan bila mana kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah berada pada awal tahun 1444, itu di dalam bulan dalam bulan Muharram. Bulan Muharram sekarang pada 8 Muharram. Hari ini saya tak bawakan daripada Riyadhus Shalihin sebab kita kena ambil perhatian dan ingat-ingat kembali pada peristiwa Muharram ni. Sebab peristiwa Muharram inilah di antara satu peristiwa yang besar yang berlaku ke atas Nabi SAW, walaupun kita saban tahun mendengarnya dan semestinya kita kena dengar tiap-tiap tahun juga, kerana dia akan memberikan satu keinsafan bagi kita bagaimana Nabi SAW perjuangkan semata-mata nak bawa pada umat dia, iaitu kita ini, bersama-samanya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan daripada Nabi SAW tak kira daripada harta dia, masa dia, tenaganya, malahan nyawa Nabi SAW dipertaruhkan semata-mata untuk kita. Sebab itulah pada bulan ini, mana-mana kuliah saya akan bawakan peringatan untuk kita sama-sama meningkatkan keimanan, berubah diri kita ini daripada tidak baik kepada baik. Yang mana telah melakukan kebaikan jadi lebih baik. Zaman dah berubah dan kita lihat diri kita pun dah berubah. Dahulu kita kanak-kanak, sekarang kita dah dewasa. Dahulu kehidupan kita susah, mak ayah kita susah untuk membesarkan kita kerana mencari nafkah. Sekarang kita telah berubah dengan kenikmatan, kesenangan yang Allah beri pada kita. Dahulu kita dalam keadaan kuat, tenaga kita boleh berlari ke sana ke sini ketika kita ini kanak-kanak dan dewasa. Tetapi sekarang kita dah tak boleh nak lari jauh-jauh. Kalau kita lari jauh-jauh, kita takut lari buat selama-lamanya, kerana kekuatan kita telah tidak sama dengan yang dulu. Mata kita terang dahulu, sekarang dah mula dah macam dah tak nampak. Dah banyak pakai teropong dah. Dulu kulit kita tegang, sekarang dah mula berkendur dah. Dah berubah dah. Telinga kita dulu tajam mendengar, sekarang 2-3 kali
orang panggil, orang cakap pun kita masih tak faham dan tak dengar. Dulu kita tak makan ubat, sekarang subhanallah tak boleh tinggal. Kalau tinggal kita khawatir, takut-takut macam-macam boleh berlaku atas ketentuan Allah. Semua dah berubah. Sebab itu kita kena berubah. Kena berubah dari segi amalan kita. Dahulu kita solat, bukan tak solat. Alhamdulillah. Tapi bagi siapa yang tak solat, kena berubah, kena solat. Kalau dah solat, alhamdulillah, maka kita carilah satu di antara sunnah Nabi, melakukannya dengan berjemaah. Alhamdulillah, saya dah solat berjemaah, Ustaz. Alhamdulillah, tapi berubah juga. Jemaahlah kita ke masjid. Kalau seandainya kita telah berjemaah di masjid, maka kita berubah juga bila ada kuliah, ada majlis ilmu, kita kena tunggu untuk menambah ilmu kita semata-mata untuk beramal dan menyampaikan kepada orang lain. Semua dah berubah. Dan sebab itulah Nabi SAW diajarkan kepada kita ini supaya berubah daripada tak baik kepada lebih baik. Alhamdulillah, peristiwa Muharram ini yang kita sambut selalunya dikaitkan dengan ma'al hijrah. Bersamanya perpindahan Nabi SAW bersama umat Islam dari Mekah ke Madinah. Adakah peristiwa tersebut berlaku pada bulan Muharram terhadap Nabi SAW? Jawapannya ialah tidak. Tetapi kenapa disebut dengan Muharram adalah bulan pertama? Sebab Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah ialah pada 8 Rabiul Awal. Sampai di bumi Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Allah yang susun segala-galanya. Lahir Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal. Kewafatan Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal. Nabi sampai di bumi Madinatul Munawwarah yang dahulu disebut dengan Bandar Yathrib itu pada 12 Rabiul Awal. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, selepas peristiwa hijrah, khalifah berubah selepas kewafatan Nabi SAW, diambil alih kepimpinan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun lebih, diikuti oleh Khulafa Ar-Rashidin seterusnya ialah Umar Ibn Al-Khattab selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itulah pemerintahan yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an dengan keadilan, kesaksamaan, semata-mata ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia tidak membenarkan anaknya untuk ambil alih sebagai kepimpinan kerana dia tahu tugasan itu berat. Maha suci Allah, perkembangan Islam mulalah meluas, bukan sahaja di Madinah, di Mekah, tetapi sampai ke Spanyol, sampai ke Turki, malahan negara-negara yang berhampiran banyak berlaku penjajahan perkembangan umat Islam ketika itu. Dibantu oleh beberapa orang sahabat yang dahulu menentang Nabi SAW, yang hidup ketika bangun pagi, Amru Al-As kata, kalau seandainya Muhammad ada di hadapanku, maka Amru Al-As ini tak lain tak bukan hanya ingin membunuh Nabi SAW. Namun demikian Allah memilih ke atas Amru Al-As. Dia memeluk Islam akhirnya
dan dia di antara dipertanggungjawabkan sewaktu pemerintahan Umar Al-Khattab, membawa satu perkembangan Islam hingga ke dunia Parsi di bawah kerajaan Kisra. Sa'ad bin Waqqas bawa semua harta-harta peninggalan daripada Raja Kisra, bawa ke bumi Madinah. Amr al-As buka kota Mesir. Subhanallah. Semua itu berubah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi apa yang kita nak bawakan di sini ialah pengorbanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan Islam berkembang juga daripada bumi Yasrib yang dipenuhi di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, menjadi sebuah negeri yang seluruhnya adalah orang-orang Islam. Perkembangan tersebut sampai ke bumi Makkatul Mukarramah. Jadi Muharram ini diambil daripada mana? Zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Nabi SAW berhijrah bulan Rabiul Awal. Zaman Sayyidina Umar bermusyawarah. Sedangkan orang-orang Masihi ini, orang-orang bukan beragama Islam, dia ada kalender dia sendiri yang disebut dengan Masihi. Dia ambil daripada perkataan Al-Masih. Bagi orang-orang Nasrani, sekarang dah 2020, tapi hijrah ialah 1444. Bulan Islam tak ada sendiri kalendernya. Zaman Sayyidina Umar lah, Sayyidina Umar berbincang nak letakkan bulan pertama ni bulan apa. Ada yang mencadangkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama. Namun demikian, di antara sahabat-sahabat mencadangkan letakkan padanya Muharram, kerana Muharram itulah bermulanya perpindahan di kalangan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi dahulu ke Madinah. Nabi yang terus kemudian selesaikan umat dia, nak selamatkan umat dia. Berdakwah selama 13 tahun di Mekah. 13 tahun, ibu-ibu, ayah-ayah. Tapi yang memeluk agama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasul cuma 153 orang saja. 13 tahun. Kenapa? Sebab orang-orang di Mekah tidak menerima dakwah daripada Nabi. Dia tak nak. Sampailah tahun 620 Masihi, Nabi SAW mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala pada 610 Masihi. Kelahiran Nabi 570 Masihi. Pada tahun 610 dapat wahyu, 620 berada di bumi Mekah. 10 tahun dah masa tu berdakwah. Orang-orang Mekah tak nak, sehingga kan Nabi di pulau. Umat Islam yang berada di Mekah di pulau diseksa. Yang kita semua tahulah penyiksaan yang dilakukan oleh Umayyah terhadap Bilal bin Rabah. Seorang hamba di antaranya ialah Khabbab yang menerima siksaan. Sumayyah mati disiksa. Semua kerana apa? Kerana demi Allah, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak lihat keadaan orang Mekah tak nak terima. Nabi keluar daripada kota Mekah bersama anak angkatnya Zaid Harisah pergi ke bumi Taif. Pergi ke Taif mengharapkan supaya orang-orang Taif ini menerima. Tapi sampai di Taif, orang Taif tidak menerima. Penduduk-penduduk Taif mengupah kepada kanak-kanak membalingkan batu ke atas Nabi SAW bersama dengan Zaid Harisah. Nabi keluar daripada kota Taif, berdecap-decap kakinya apabila lelehan darah daripada jasad Nabi sampai kepada kaki. Demi apa? Demi untuk umat dia. Demi kita.
Sehingga kan Jibril datang, ya Rasulullah, katakanlah kalau kau inginkan untuk memusnahkan terhadap semua penduduk-penduduk Taif, maka malaikat akan mengangkatkan bukit di Taif ini dan akan hempaskan kepada penduduk-penduduk Taif. Tapi Nabi tetap mengatakan jangan. Mungkin waktu ini mereka tidak mulai menerima dakwah daripadaku untuk beriman pada Allah dan Rasul. Tetapi suatu ketika mungkin di antara anak cucunya akan beriman pada Allah. Kata-kata Nabi itu adalah doa dan sampailah sekarang bumi Taif dipenuhi dengan penduduk-penduduk beragama Islam. Orang-orang Mekah tak nak terima, orang Taif tak nak terima. Kebetulan waktu memang tiap-tiap tahun di kalangan penduduk-penduduk luar kota Mekah akan datang ke Kaabah. Yang mengitu ajaran Nabi Ibrahim AS menunaikan ibadah haji. Nabi pergi di pinggir-pinggir bukit di padang Arafah, melihat penduduk-penduduk di luar sekitar Mekah ini datang. Disebabkan orang-orang Mekah tidak menerima, Nabi pergi ke satu kemah dan didapati ada 6 orang yang berada dalam kemah tersebut. Dan Nabi SAW berdakwah di situ, dan kata-kata Nabi dengan penuh hikmah. Dan Allah memilih 6 orang ini, lalu mereka ini mengikat perjanjian dengan Nabi untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Rupa-rupanya penduduk-penduduk tersebut adalah datang daripada Yathrib, daripada Madinah. Dan perjanjian tersebutlah dinamakan perjanjian Aqabah pertama. Nabi mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama dengan 6 orang ini untuk pulang ke kota Madinah. Mus'ab bin Umair tinggalkan ibu dia semata-mata kerana Allah dan Rasul. Pengorbanan sahabat terlalu besar. Sa'ad bin Waqqas tidak menerima ajakan dan kepatuhan, ketaatan dia, permintaan daripada ibunya. Apabila Sa'ad bin Waqqas ini beriman kepada Allah dan Rasul, bermimpi pada satu malam, dia ini berada dalam satu tempat yang penuh gelap gelita, tak ada nampak cahaya langsung. Celik matanya pun tak nampak jalan, ke mana dia nak pergi. Gelap gelita langsung. Dan dia dalam keadaan kerisauan, nak berjalan susah. Bagaimana aku nak berjalan? Tiba-tiba Allah datangkan jauh nun sana terdapat satu cahaya. Hanya nampak satu cahaya saja. Maka Sa'ad bin Waqqas terus berjalan menuju cahaya tersebut. Semakin dekat dengan cahaya tersebut, semakin mula nampak objek-objek yang ada sekeliling, dan akhirnya terus menjadi terang. Didapati ada 2 orang hamba Allah sedang duduk. Sa'ad bin Waqqas cuba dekat dengan hamba tersebut. Rupa-rupanya dia ialah Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid Harithah. Dia tanya oleh Sa'ad Waqqas, sejak bila kamu berada di sini? Dia kata, dah sekian lama kami berada di sini. Rupa-rupanya itulah gambaran sesungguhnya Sa'ad bin Waqqas Allah pilih bukan sahaja kepada ahli syurga di antara 10, tapi Sa'ad bin Waqqas dialah golongan Siddiqun al-awwalun, orang yang mula-mula di antara terawal memasuk Islam, memeluk Islam selepas daripada Zaid Harithah, Abu Bakar, dan seterusnya dibawa oleh Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Sa'ad bin Waqqas menyusuri. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran perjuangan dahulu. Nabi SAW tak cukup pada itu. Pada tahun berikutnya menunaikan haji, ibadah seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka datang daripada 6 orang ini, dibawa dakwah oleh Mus'ab bin Umair di bumi Madinah. Akhirnya berkembang di sana sedikit. Tahun berikutnya 12 orang datang ke bumi Mekah. Datang ke bumi Mekah dan bertemu dengan Nabi, bermau'id,
untuk kali kedua. Berbai'ah, ikat perjanjian. Nabi ajarkan berbuat baik sesama manusia, jangan bergaduh, tinggalkan arak, tinggalkan judi, tinggalkan penindasan, tinggalkan zina, tinggalkan merompak. Nabi ajarkan. Mereka 12 orang bermau'id dan akhirnya bawa terus ke bumi Yathrib dan berkembang seterusnya. Yang ketiga, pada 13 tahun Nabi SAW berdakwah di bumi Mekah, maka datang daripada orang Yathrib seterusnya ialah seramai 72 orang. Termasuk di kalangannya adalah 8 wanita. Disambut baik oleh orang-orang Yathrib. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di bumi Mekah 153, maka hanya beberapa tahun yang sanggup datang daripada Yathrib ke Mekah pada ketika tahun yang ketiga tersebut selepas kedatangan perjanjian pertama seramai 72. Dan akhirnya itulah mereka berbai'ah dengan Nabi SAW, nak ajak Nabi pergi bumi Madinah kerana orang-orang Madinah menyahut seruan Nabi SAW. Rupa-rupanya waktu itu orang-orang kafir telah sedar. Orang-orang Islam yang telah ditindas berada di lereng-lereng bukit pada tahun ke-11, ke-12 dan ke-13 kemuncaknya di bumi Mekah. Orang-orang Islam tidak dapat menerima makanan pembelian mereka di bumi Mekah. Terpaksa di antara mereka menahan kelaparan, berkongsi makanan. Hanya beberapa orang yang berada di lereng-lereng bukit, di bukit-bukit di sebelahan dengan kota Mekah, terpaksa memakan pucuk-pucuk daun semata-mata untuk meneruskan kehidupan, tapi tak berganjak keimanan mereka, beriman kepada Allah dan Rasul. Sampailah tahun tersebut diajak oleh orang-orang Yathrib, orang-orang Mekah kafir ini sedar, didapati bahawa ramai di kalangan orang-orang Islam yang telah memeluk kepada agama Rasulullah dan beriman kepada Allah Ta'ala mula tiada. Dan pada waktu itulah perancangan daripada orang kafir, lalu dia bermesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah satu tempat untuk perbincangan orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah. Kira itu macam Dewan Parlimen lah. Dia berbincang bagaimana penyelesaian yang kita nak buat. Didapati bahawa orang-orang Mekah yang telah menganut ataupun beriman kepada Allah dan Rasul telah keluar daripada kota Mekah. Dan mereka memutuskan apabila ada bisikan daripada syaitan diajarkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal yang menyatakan bahawa walaupun ada di antara orang-orang kafir ketika itu mencadangkan, carilah pada suatu pagi kita akan tangkap Muhammad, kita bawa ke pinggir kota Mekah dan kita bunuh. Sebab dia tak nak Islam ini berkembang. Namun demikian, ada di antara yang membantah. Kerana kalau berbuat demikian, orang-orang di Mekah daripada keturunan Bani Muttalib dan Hashim akan mula memberontak. Maka cadangan tersebut ditolak. Tapi bisikan daripada syaitan, bisikan daripada iblis, Abu Jahal mencadangkan ambil daripada orang-orang Mekah yang berketurunan bani-bani yang berbeza. Jadi bani-bani inilah diambil seorang daripada panglima ataupun yang mempunyai kekuatan, sehingga kan dikumpul lebih kurang dalam 70 pemuda. Rupa perancangan dia ini telah dilakukan di Darun Nadwah. Tapi ingat bahawasanya wa makaru wa makarallah. Manusia merancang, Allah pun merancang. Tapi ketentuan perancangan daripada Allah Ta'ala, Allah datangkan wahyu kepada Nabi SAW pada 8
Rabiul Awal, Nabi SAW selepas waktu zuhur datang ke rumah Abu Bakar. Ramai umat Islam dah keluar dah. Dia datang ke rumah Abu Bakar, dia beri salam dan bertemu dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sesungguhnya telah sampai wahyu daripada Allah terhadapku. Allah memerintahkan untuk kita ini berhijrah. Abu Bakar dengar kalam daripada Nabi SAW. Abu Bakar terus menangis. Abu Bakar menangis, ibu-ibu, ayah-ayah. Menangis sebab apa? Bukan menangis kerana dia nak meninggalkan kota Mekah. Bukan menangis kerana dia akan tinggalkan harta dia, rumah dia. Tak. Abu Bakar menangis kerana terlalu gembira. Kerana Nabi datang ke situ menyatakan hasratnya, sudah semestinya Nabi SAW memilih Abu Bakar untuk menemani dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Dia menangis. Akhirnya Abu Bakar bawa dia punya beberapa puncak emas ini, lalu dia beli unta, 2 ekor unta untuk perjalanan. Terlalu gembira sangat dan terus berbincang dengan Nabi SAW akan memulakan pergerakan pada waktu malam. Rupa-rupanya perancangan tersebut serentak dengan perancangan orang-orang kafir. Dan dia mengepung malam tersebut dengan 70 pemuda. Nabi SAW bila berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar terus tinggalkan rumah dan terus pergi mencari anak dia. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, siapa yang pernah pergi ke Mekah, bekas tapak rumah Nabi SAW ialah berhadapan dengan Babus Salam. Di Madinah, Masjid Nabi ada Babus Salam. Di Kaabah, di Masjidil Haram pun ada Babus Salam. Carilah Babus Salam. Babus Salam tu iaitu di antara Safa dengan Marwah, sebelah tepi tu ada tulis pintu Babus Salam. Bertentang dengan Babus Salam ada jalan yang masuk pada terowong, dan di sebelah jalan tersebutlah ada satu bangunan. Di situ nama dia Maktabah Makkatul Mukarramah. Itulah tapak rumah Nabi SAW. Tapak rumah Sayyidina Abu Bakar kat mana? Iaitu di Darut Tauhid. Siapa pernah pergi Mekah, ada sebelah Hilton tu Darut Tauhid. Di belakang Darut Tauhid tu ada satu bus stand. Dahulu ada bus stand. Dan disitulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi daripada rumah dia terus pergi rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar terus jumpa daripada anak dia, jumpa Asma yang telah berkahwin mengandungkan anak daripada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Dia berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, mengandung 9 bulan. Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil anak dia yang kedua, iaitu Abdullah ibnu Abu Bakar, iaitu anak lelakinya. Diberikan tugas terus. Asma, tugas engkau mulai besok engkau kena datang ke Gua Sur. Gua Sur, subhanallah, rupanya perancangan tu ditutup, dijaga rapi mulut dia oleh di antara orang-orang yang terdekat dengan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Yang tahu siapa? Asma, Abdullah bin Abu Bakar, seorang lagi pengembala kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah juga, dan seorang lagi Sayyidina Abu Bakar telah memanggil seorang Yahudi, dan dialah penunjuk jalan daripada Mekah ke Madinah. Nama dia ialah Abdullah juga bin Uraiqid. Dialah yang menunjuk jalan. Kemahiran dia dalam perjalanan Mekah ke Madinah.
Nabi SAW balik ke rumah, diajak bersama dengan Abu Bakar, rupa-rupanya telah dikepung rumah Nabi. Di tepi bukit, di tepi batu, di tepi pokok, di celah-celah bangunan. Telah bersusun keliling 70 orang. Nak bunuh Nabi SAW. Sebab dia tak nak Nabi keluar daripada kota Mekah dalam keadaan hidup. Biar terus bersemadi di bumi Mekah. Tapi itulah perancangan Allah. Segala-galanya Sayyidina Abu Bakar menyatakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW terus membacakan surah Yasin. Dikatakan pada waktu itu turunnya wahyu daripada Allah, surah Yasin. Ada mengatakan bahawa tiada turun, tetapi telah turun ayat tersebut. Dan Nabi SAW membaca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi pun mencekut segenggam pasir lalu dibaling keluar 70 semua dalam keadaan terlena. Dipanggil oleh Nabi SAW terhadap Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi SAW yang muda. Waktu tu dia muda sangat. Dia di kalangan kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Selepas beriman, dia masih muda masa tu. Dan Nabi menyatakan kepada Ali, "Ya Ali, kau tinggallah di rumah ini dan gantikan tempat tidurku." Sayyidina Ali bila dengar sedemikian, Sayyidina Ali mungkin khawatir juga keadaan diri dia. Nyawanya yang terancam. Kenapa terancam? Sebab tempat tersebut perancangan orang kafir dia nak bunuh Nabi. Maha suci Allah, tapi Nabi menjamin keselamatan ke atas Ali. Tenang Ali bila dengar kata-kata daripada Nabi. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, selepas Nabi baling dan 70 terlena, keluar Nabi bersama Abu Bakar. Terus mengikuti jalan pantai yang dibawa oleh Abdullah Uraikid sampai ke Gua Sur. Gua Sur berada di Mekah. Gua Hira pun ada di Mekah. Yang tuan-tuan pergi ziarah. Tempat-tempat sirah lah, tempat sejarah. Biasanya kita kat Mekah, kita pergi itulah Gua Hira, Gua Sur, Ja'ranah, Hudaibiyah. Itu tempat-tempat yang biasa kita pergi. Sejarahnya di situ. Dan kalau kita pergi ke Madinah, lagi banyak tempat yang kita pergi. Di antaranya Masjid 7, kesan peperangan Handaq, Jabal Uhud, tempat peperangan Uhud. Itu di antara tempat-tempat sirah selain daripada ialah muzium-muzium yang ditinggalkan barang-barangan daripada para sahabat dan Rasulullah SAW. Nabi SAW naik ke Gua Sur. Naik ke Gua Sur pada waktu itu malam dan terjaga daripada 70 orang ini masuk ke rumah Nabi SAW nak bunuh. Tiba ditarik selimut tersebut, rupanya Sayyidina Ali, "Aina Muhammad?" La araf. Aku tak tahu. Mana Muhammad? Diancam nyawa tu pada Ali. Ali kata, "Aku tak tahu, aku dah duduk di sini. Berbincang 70 orang, kita tahu Muhammad ada dalam, tapi dah tak ada. Di mana Muhammad? Aku tak tahu, aku dah duduk sini dah." Akhirnya tak dapat dibunuhnya Rasulullah SAW. Pengaduan dilakukan terhadap Abu Jahal. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah lari. Marah sungguh Abu Jahal. Macam mana 70 orang ni boleh tak dapat nak kawal, tak dapat nak tangkap. Akhirnya Abu Jahal lah yang menjadi ketua waktu itu bersama dengan 70 untuk pergi cari. Dan akhirnya dia cari sampailah ke Gua Sur. Rupanya Allah punya perancangan, walaupun dia minta bantuan. Abu Jahal ni minta bantuan daripada di kalangan orang Makkah. Sebab dalam fiqh
dalam hukum Islam pun ada di antara ilmu yang disebut ialah ilmu, kita sebut sekarang ilmu insting. Insting ini gerakkan hati. Gerakkan hati ini ada ilmu tu. Kadang Allah bagi pada seseorang. Jadi dia tanya pada seorang yang mempunyai ilmu tersebut, Abu Jahal bawa. Dan dia kata sesungguhnya daripada andaian dia bahawasanya Nabi Muhammad SAW telah keluar dia bersama 2 orang. Maka dia cari-cari betul 2 orang. Yang tak ada siapa dia? Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia telah pergi melalui tempat sekian-sekian. Dia ikut. Betul perjalanan tu sama tempat kegerakan Nabi. Daripada luar rumah tu ikut sama. Sampailah di kaki gunung Ghusur. Sampai kat situ Allah Ta'ala tutupkan. Andaian dia tu tutup. Dan akhirnya dicakap dengan Abu Jahal, wahai Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Hakam dipanggilkan, sesungguhnya sampai sini saja yang aku boleh bacakan di sini. Dan aku tak tahu, rupanya ini kaki gunung Ghusur dan naik ke atas tu Ghusur. Jadi sampai kat sini. Sampai sini saja yang aku tahu. Dan aku boleh katakan sama ada dia ini naik ke atas atau turun ke bawah. Itu saja. Akhirnya Abu Jahal kata memang dua-dua ni pun tak boleh pakai. Dia marah sungguh, kata mana takkan tak boleh dapat. Itu yang dia naik tu. Dia naik itulah Allah Ta'ala datangkan binatang-binatang yang menolong, di antaranya ialah burung dan laba-laba. Laba-laba masa tu buat rumah dia tu bukan rumah banglo, bukan rumah style sekarang. Dia buat rumah dulu. Rumah atap rumbil. Tiang-tiang bulat. Maksudnya apa? Maksudnya iaitu laba-laba buat rumah tu seumpama gua itu telah ditinggalkan begitu lama dah. Allah datangkan dengan habuk-habuk semua. Malahan binatang lain yang menolong, kambing yang memijak-mijak tapak kaki Nabi SAW, angin yang bertiup, semua makhluk-makhluk Allah tu yang menolong. Dan air Nabi duduk dalam tu. Dan ada sebahagian mengatakan bahawa Muhammad ada dalam. Tak mungkin Muhammad ada dalam. Abu Jahal sendiri cakap. Sebab apa? Abu Jahal ialah Abu Hakam. Dia ni peguam. Dia meletakkan hukum kat Mekah masa dalam dia jadi pemerintah. Pembesar. Dia kata mana mungkin Muhammad ada di dalam. Kamu lihat sarang laba-laba ni yang dah terlalu lama. Kalau dia lalu sudah tentu pecah. Tapi kalau ditunduk saja dia akan nampak kaki Sayyidina Abu Bakar. Allah lindungi. Itu yang keluar dia punya tawaran dia. Sesiapa yang dapat Nabi Muhammad SAW, sama ada hidup atau mati atau kepala dia sahaja pun dia akan berikan dengan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Siapa yang pergi sahut? Ramai di antara orang-orang Arab terus menyahut. Yang minum kedai kopi terus tinggalkan kedai kopi. Cari kuda. Nak cari Nabi Muhammad SAW. Seluruh pelusuk cari. Tak jumpa. Tak jumpa. Dan akhirnya, Maha Suci Allah, Sarakah yang cuba untuk dapatkan. Itu pun, Sarakah di antara orang kafir masa itulah. Tapi Sarakah dia masuk Islam akhirnya. Dia duduk di antara satu puak. Dan dia sedang bermusyawarat. Dia sedang berbincang dengan ahli bani dia lah. Tiba-tiba ada di antara kaum dia. Sarakah ni kira macam tok sidang lah. Tok sidang dalam satu bani. Dia kata, sesungguhnya aku telah lihat 2 orang sedang berjalan. Sarakah spontan kata, sesungguhnya itu bukan Muhammad. Itu disebutkan nama dia. Ahmad dan Mahmud kata. Dia bagi contohlah nama tu. Dia spontan keluar. Rupa-rupanya muslihat dia. Yang berjalan tu di antara kaum Sarakah ni dia cakap, sebenarnya betul. Aku telah melihat 2 orang berada naik di atas bukit. Dia kata, aku pun nampak itu bukan dia. Tapi dia sifulan dan sifulan. Aku pun dah nampak. Jadi yang satu kaum dengan Sarakah kata baru dia anggap. Oh, bukan punya. Dan Sarakah balik rumah. Cepat-cepat terus ambil pelana kuda. Dia buat perancangan rupanya dia nak kejar. Dia dapat tahu dia nak kejar. Dan dia nakkan 100 ekor unta. Dia sendiri nak. Kalau boleh nak semua. Itu yang diduduk sebelah dekat Bukit Ghusur. Rupa-rupanya Nabi duduk di sana berapa lama? 3 hari 2 malam.
Asma turun naik mengandung tu. 3 hari 2 malam tu, beberapa kali Asma naik turun. Abdullah tengok kota Mekah, apa berita-berita, sampai ketenangan berlaku di kota Mekah, cari sehari tak jumpa, 2 hari tak jumpa. Akhirnya masuk 3 hari dia tak cari. Abdullah kata Mekah dah tenang, orang-orang dah tak keluar. Maka Nabi pun keluar. Rupanya Sarakah dah menunggu. Itu yang Sarakah kejar daripada bukit sebelah. 3 kali terjunam kaki dia ni, terjelus dalam pasir. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ada seorang yang mengejar. Itu yang Sarakah jatuh. Sampailah Sarakah jatuh dekat dengan Nabi SAW. Dan 3 kali dia naik kuda, dia rempit tu. 3 kali jatuh, Allahu Akbar. Teruk, dia sakit tu. Akhirnya dia minta tolong, ya Muhammad, tolong. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kita jalan terus. Rasulullah tetap pusing. Walaupun dia belum Islam, Nabi pusing balik. Nabi tolong. Dia kata, ya Sarakah, tak payahlah cari kami akan keluar daripada kota Mekah. Orang Mekah tak terima kami keluar. Janganlah cari kami, berilah tahu pada penduduk-penduduk Mekah. Kami dah tiada lagi di bumi Mekah. Ya Sarakah, kalau engkau hendakkan kepada dunia, sesungguhnya engkau akan menerima tanda kebesaran Raja Kisra, iaitu Raja Parsi. Kamu akan diberikan kebesaran Raja Parsi. Nabi cakap, Kisra malu masa tu. Sebab dia dah nak bunuh Nabi. Tapi Nabi buat akhlak yang baik. Kata Sarakah, ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya berlakunya perkara ini kau jangan ceritakan kepada sesiapa. Dan aku tidak akan mencari engkau dan aku tak beritahulah pada dia orang yang kamu ni untuk dikejar tak payahlah. Sebab kamu dah keluar. Jangan ceritakan. Nabi SAW akur, dia tak akan cerita. Walaupun perjanjian dengan orang kafir. Suci Allah, Sarakah balik. Berlaku, kata-kata Nabi benar berlaku. Bila berlaku? Sewaktu pemerintahan Sayyidina Umar. Sa'ad bin Waqqas bawa timbunan emas daripada kerajaan Parsi, iaitu Raja Kisra, dan dicongkil dengan tongkat. Ada kata congkil dengan pedang. Congkil. Sayyidina Umar boleh congkil apa? Gelang daripada pemakaian Raja Parsi. Dicongkil dan Nabi Sayyidina Umar panggil, ya Sarakah, ta'ani. Sarakah terkejut. Umar terkeluar daripada kata-kata, terus panggil Sarakah yang ada kat situ. Sarakah mesti dah Islam. Zaman Sayyidina Umar dia dah Islam, dia pun Sarakah datang. Dia datang, ya Amirul Mukminin. Nabi Sarakah terus ambil, dia pakaikan gelang kebesaran Raja Kisra ni kepada Sarakah. Sarakah bila dipakaikan aja, Sarakah tu menangis. Dia menangis, dia tunduk. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa ya Sarakah? Baru diceritakan bahawasanya Nabi SAW dah wafat, dah tinggalkan. Berlaku bila? Iaitu hampir beberapa tahun yang lepas. Aku ni bersama dengan Abu Bakar dan Umar berjanji, aku nak ingin menyahut cabaran daripada Abu Jahal untuk dapatkan 100 ekor. Aku nak bunuh Nabi. Namun demikian, Nabi katakan kepada aku, suatu ketika nanti engkau akan memakai gelang kebesaran Raja Parsi. Dan inilah ditunjukkan bahawasanya benarnya kata Rasulullah SAW. Pakai gelang Raja Parsi bermaksud dia menjadi raja di Parsi. Tapi Sarakah tak nak. Sarakah sahabat Nabi, Sarakah dia tak nak. Tapi nak cerita benar kata Nabi. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan keluar daripada masjid, saya panggil dengan Pak Haji, kata Haji, saya tengok satu ketika nanti Haji jadi Presiden Amerika. Mungkin tuan-tuan akan tengok saya ke atas ke bawah, Tak berapa cawan Ustaz minum air ketum agaknya. Mungkin kita cakap macam tu. Sebab apa? Bukan ini Rasulullah. Tapi Rasulullah cakap betul berlaku kepada Sarakah. Maha suci Allah. Dan akhirnya Nabi SAW teruslah sampai ke bumi Madinah. Dan sampai bumi Madinah, orang-orang Madinah sambut. Sebab itulah permulaan dalam perkembangan Islam di Madinah. Nabi bawa yang pertama apa dia? Pembinaan masjid. Itu yang pertama. Pembinaan masjid. Keutuhan Islam, penyatuan ummah,
Kalau dapat di kalangan orang-orang Islam ini beramai-ramai ke masjid. Orang kafir, orang Yahudi cuba untuk hancurkan Islam zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tapi dibawa risikan. Tengok kekuatan Sayyidina Umar. Bila dia tengok pada waktu pagi, gerun dia tengok umat Islam ketika itu. Sebab pada waktu subuh, masjid dipenuhi manusia yang sembahyang menyembah Allah Ta'ala seumpama hari Jumaat. Subuh macam hari Jumaat. Maha suci Allah. Tapi kalau seandainya subuh kat sini macam hari Jumaat yang datang, subhanallah, hebat Tanjung Minyak. Tapi mungkin tuan-tuan akan kata suatu yang mustahil, Ustaz. Yang datang muka-muka ni lah, Ustaz. Tak apa, tuan-tuan, mungkin di antara orang yang Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala pilih lah. Dan akhirnya itu di antara Nabi buat. Yang kedua, penyatuan umat. Waktu Nabi gabungkan di antara Muhajirin dengan Ansar. Walau masa zaman pembukaan kota Mekah, mereka memberontak orang-orang Ansar. Apa yang kami tak buat ya Rasulullah, dalam peperangan Islam kami ikut. Apa yang kami tak bantu pada orang Muhajirin, kami bawakan dia menjadi orang yang kaya di bumi Madinah. Tapi bila rampasan perang dalam peperangan pembukaan kota Mekah, kau berikan semua harta ghanimah semua penduduk-penduduk Mekah. Orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, diikut pergi bukakan kota Mekah, harga ghanimah semua kau berikan pada orang-orang Mekah. Tengok IC daripada Yasrib, semua kamu tak bagi. Dia tak ada IC lah, tapi tahu orang-orang Yasrib semua tak bagi. Itu yang Nabi SAW katakan, apa yang lagi kamu nak kata? Akhirnya Nabi menjawab, satu-satu tertunduk semua kepala orang-orang Madinah. Bila menyatakan Nabi SAW, apa dia kata? Sesungguhnya benar apa aku berikan kepada penduduk-penduduk Mekah. Sebenarnya dalam perkembangan Islam, dia tinggalkan segala-galanya. Termasuklah harta tanah dia, dengan rumah dia, dengan anak bini, semua ditinggalkan. Demi kerana Allah dan Rasul. Dan ini aku kembalikan semula. Sebab tu aku berikan dengan harta ghanimah. Tetapi kamu aku tak berikan. Kerana aku telah meletakkan diri aku ini untuk bumi Madinah. Orang Madinah semua menangis. Ya Rasulullah, minta ampun ya Rasulullah. Menangis. Kami tak nak apa-apa ya Rasulullah. Kami tak nak harta ya Rasulullah. Kami nakkan diri engkau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW gugur jasadnya, wafat Nabi SAW di bumi Madinatul Munawwarah. Sebab itulah Nabi SAW berdoa orang-orang yang berada di bumi Madinah, turunkan ke atas dia dengan keberkahan. Sebab tu orang yang meninggal di bumi Madinah ni, Allah Ta'ala berikan keistimewaan pada dia. Sebab apa? Bersama dengan Nabi SAW di bumi Baqi', bersama dengan para sahabat hampir dekat 10,000 para sahabat, termasuklah golongan syahid yang berada di bumi Madinatul Munawwarah. Kita tengoklah cerita-cerita bagaimana hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala pilih orang Malaysia kan. Bulan puasa meninggal di bumi Madinatul Munawwarah. Beberapa orang lah kita tengok. Jatuh rebah di depan makam Nabi SAW. Itu semua pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menyatakan bahawa Allah datangkan kemuliaan dia, jasad yang terbujur meninggal di bumi Madinah, dijulang tuan-tuan. Betul kan? Kita berada di bumi Madinah, tengok orang meninggal lepas subuh ke, lepas zuhur ke, lepas asar, kita tengok mayat jasad dia berebut-rebut orang angkat tuan-tuan. Bukan angkat kat bau, dia angkat ni. Kalau kita nak pergi, jangan harap kita dapat pegang kayu dia. Kita dapat pegang ketiak Arab je lah. Sebab semua berebut-rebut, dijulang. Banding tak dengan kat sini? Meninggal, kebumikan kat sini, jenazah letakkan keranda kat sini, habis sembahyang semua keluar. Dah tinggal 4 orang. Pergi tolong angkat, tolong angkat. Nah, bukan nak ceritakan penghinaan, tetapi itulah bezanya di antara orang yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan kat sana. Tempat bumi yang penuh dengan keberkatan, dijulang. Sebab tu Allah tunjukkan bila mana orang yang dalam keadaan kemuliaan dijulang.
Allah yarham ni Aziz meninggal macam mana jasad dia. Subhanallah. Penuh tuan-tuan. Laman tak muat. Luar daripada tu. Penuh ni luar semua. Angkat jenazah terus terapung-apung. Kita tengok kat mana? Kat Madinah tengok. Mayat tu macam terapung ni. Berjalan. Kita ni jangankan nak pikul. Kita ikut pun terpaksa berlari-lari anak. Kalau jalan macam kat Tanjung Minyak, alamat orang dah ke bumi, kita tak sampai-sampai lagi pintu bakir. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala di bulan Muharram. Cuma saya nak ingatkan, besok adalah 9 Muharram. Di antara amalan Nabi SAW yang mulia adalah berpuasa. Puasalah sebaik-baiknya bagi kita yang mampu 9, 10, 11. Tak mampu, puasalah pada 9 dan 10 Muharram. Kerana bila berpuasa sedemikian, kita diampunkan dosa yang lalu. Nabi sabdakan, Allah ampunkan dosa yang lalu. Kalau puasa 10 Muharram sahaja, itu yang berlaku hadis Nabi SAW ditanya, hari ini adalah hari apa? Maza yaum. Orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumul Ashura. Iaitu 10 Muharram. Kenapa? Rupa-rupanya dia kata bahawa dia rasa syukur, dia berpuasa kerana terselamatnya Nabi Musa daripada kejar oleh tentera Fir'aun. Nabi kata, aku lebih berhak daripada itu. Sebab tu Nabi SAW katakan, kalau seandainya aku hidup pada tahun depan, aku akan suruh pada umatku untuk berpuasa 9 dan 10. Tapi Nabi SAW telah wafat pada tahun tersebut, maka tiada kefarduan. Oleh yang demikian, ambil manfaat. Nabi SAW menyatakan, kalau seandainya dia hidup lagi, tentu ada kelebihan di antara 9 dan 10, maka berpuasalah esok sampai hari Selasa. Tak mampu, sampai pada hari Isnin. Tak mampu, buat hari 10 sahaja. Tapi kalau boleh, janganlah buat 9, 10. Sebab 10 tu bahasa Yahudi, walaupun ulama-ulama menggariskan, dibahaskan kat situ, dahulu memang orang Yahudi berpuasa pada 10. Tetapi Yahudi sekarang dah tak puasa 10 dah. Kerana 10 Muharram rupanya banyak peristiwa-peristiwa berlaku. Angkat taubat daripada Nabi Adam 10 Muharram. Nabi Yunus 10 Muharram. Saya nak apa? Nabi Ibrahim AS terselamat daripada dibakar oleh orang-orang Namrud 10 Muharram. Nabi Nuh tersadar di Bukit Judi 10 Muharram. Nabi Yunus keluar daripada perut ikan 10 Muharram. Kelebihan di situ. Rupa-rupanya Sayyidina Husain, cucu Nabi yang Nabi sayang sangat pun, meninggalnya ialah 10 Muharram di Karbala. Tapi tak bolehlah nak cerita Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, walaupun tadi rasa macam nak cerita, tapi tak sempatlah. Dah 7:30 ibu-ibu ayah-ayah. Saya nak berkejar ke Sungai Rambai untuk kursus umrah. Lepas ni terus ke sana. Jadi saya minta ampun, minta maaf lah. Mudah-mudahan dengan hijrah Nabi SAW memberikan bagi kita ini semangat untuk terus berdakwah dan melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ada keterlanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah, buruk daripada saya. Saya doakan, dan ibu-ibu, ayah-ayah semua doakan juga kesihatan saya. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik, keafiatan yang waras. Kita dapat beribadah dengan sempurna, yang mana diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan pertemuan kita bukan berakhir di sini saja. Mudah-mudahan Allah temukan kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Wa ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.